Kalau kita tengok rentetan ayat sebelumnya sikit, zalikal ladzi, ayat atas tu Allah jelaskan tujuan Nabi SAW dalam melebarkan dakwah kepada penduduk Quraisy. Walaupun penduduk Quraisy menghalau Nabi, penduduk Quraisy membantah Nabi SAW, tapi tetap Nabi gigih untuk sebarkan dakwah. Apa tujuan? Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, itulah yang, demikianlah yang Allah gembirakan dengannya hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum tuan-tuan. Kita akan seperti biasa baca Al-Quran. Kita ambil Quran baca. Biasa duduk bawah, kali ni kita guna meja lah. Senang, InsyaAllah. Tuan-tuan pun confused duduk atas meja ni baca Quran ke tidak. Kita teruskan bacaan Al-Quran macam biasa ya. Bismillah. Bismillah. Syura ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung bacaan daripada muka surat 486. Tapi pertengahan surah daripada pertengahan surah, iaitu daripada ayat 27. Kita nak tengok tafsir tu, kita baca sikit ya. Ayat 27, muka surat 486, pertengahan surah tu ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم
ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وبه نستعين توجستهم إن شاء الله على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصره واتبعه ووالاه إلى يوم الدين ما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita tengok rentetan ayat sebelumnya sikit, zalikal ladzi, ayat atas tu Allah jelaskan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melebarkan dakwah kepada penduduk Quraisy, walaupun penduduk Quraisy menghalau Nabi, penduduk Quraisy membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap Nabi gigih untuk sebarkan dakwah. Apa tujuan? Dalam ayat ni Allah Taala sebut, itulah yang demikianlah yang Allah gembirakan dengannya hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Allah nyatakan bahawa Allah berikan syurga, raudhatil jannat kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa beriman dan beramal soleh yang dikhususkan dalam ayat ini, iaitu qul la as'alukum alaihi ajran, katakanlah Muhammad bahawa aku tak minta pun dalam usaha dakwah ni, aku tak minta upah pun. Tak minta upah. Aku tak minta Nabi, Allah suruh Nabi cakap pada dia orang ni, aku datang dakwah ni bukan aku nak minta duit, bukan nak minta upah. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali yang ku harapkan adalah ikatan kasih sayang terhadap kaum kerabat. Kasih sayang terhadap kaum kerabat. Khilaf para ahli tafsir menghuraikan siapa yang dimaksudkan dengan kaum kerabat. Kaum kerabat ini, sebahagian ahli tafsir mengatakan kaum kerabat yang dimaksudkan adalah keluarga Nabi daripada keturunan Quraisy yang belum Islam. Nabi nak sangat supaya ikatan kasih sayang sehingga mereka beriman. Bersungguh-sungguh, bukan mereka dakwah orang Quraisy tujuan nak diangkat sebagai pemimpin, nak disebut, disanjung, diglamourkan. Tidak, tapi kerana nak ikat silaturahim, nak kuatkan hubungan kekeluargaan. Dari sini kita dapat ambil iktibar pengajaran. Hubungan kekeluargaan ini adalah sangat penting walaupun antara Islam dan bukan Islam. Walaupun keluarga kita tu tak, katalah ada keluarga kita yang tak Islam, mesti kita hubung silaturahim juga dengan dia. Islam tak pernah putus tali keluarga. Dengan masuk Islam, terputus tali keluarga, itu bukan cara Islam. Masuklah Islam, tinggal agama lama pun tetap ahli keluarga. Tapi ada batasan lah, ahli keluarga yang ada batasan dia, bab makan dan sebagainya. Tak boleh langsung terputus hubungan anak dengan mak ayah yang belum Islam. Walaupun dibenci, walaupun dimusuhi. Tapi ialah kena tahulah, musuh ada juga. Baru ni saya alhamdulillah ke Kuching, Sarawak, dibawa ke kawasan dan jumpa dengan family, 2-3 family yang mereka kahwin dengan bangsa, kita kata apa ni, bukan bangsa asing, ialah yang berlainan bangsa lah, yang convert, yang bukan Islam masuk Islam, isteri mereka. Jadi cerita yang sama, cerita dimusuhi ahli keluarga, abang dia begini, abang dia begini. Maknya walaupun pada peringkat awal terpengaruh dengan abang yang benci pada Islam, tapi lama-lama mak ayah si anak tu tetap datang, bawa hadiah begitu begini. Akhirnya baru dia cerita, mak dia dimomokkan dengan berita yang tak betul. Dia kata dia orang yang masuk Islam seolah telah putus. Mak tu bukan mak dia lagi dah, ayah tu bukan ayah dia lagi dah, sebab dia dah Islam, mak ayah tak Islam. Jadi rupanya dia orang ni takut benda tu terputus. Barulah dia tahu rupanya mak takut benda ni.
Jadi si menantu ni yang dah Islam, dia kata tak, Islam mengharamkan kami putus hubungan anak dengan mak walaupun berlainan agama. Tetap maknya, tetap ayahnya. Cuma ada batasan lain dari sudut makan minum dan sebagainya. Halal haram dan sebagainya. Itu je lah. Bak nak sembahyang dalam rumah, boleh. Kan? Nak sembahyang dalam rumah yang rumah mak dia mungkin ada lambang agama lain, tak apa sembahyang. Tapi bukan menghadap benda tu, menghadap kiblat kita. Tak ada halangan. Bila mak dia tengok menantu dia pun baik datang, lebih baik daripada menantu yang tak Islam tu, tak pernah, jarang-jarang sekali datang ziarah, ni lagi baik, maka barulah dia reda, dia rela, tak apalah kau nak Islam pun. Kan? Jadi begitulah Nabi SAW berusaha demikian. Walaupun ada hadis Nabi SAW, itu cerita Nabi tentang keluarga Quraisy, pak saudara, mak saudara dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa aku lebih suka Abbas, pak saudara Nabi, Abbas yang masih ada. Abbas masuk Islam. Bila Abbas masuk Islam tahun 2 Hijrah. Aku lebih gembira, seronok bila Abbas dah terima Islam, melebihi kegembiraan aku daripada Khattab masuk Islam. Kalau Khattab nak masuk Islam pun. Khattab tu siapa? Ayah dia lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila tahun 6 Hijrah, tahun 8 Hijrah, 9 Hijrah, ayahandanya masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam. Dia kata, orang ucap tahniahlah ayah engkau dah masuk Islam, wahai Abu Bakar. Memang aku gembira ayahku masuk Islam, tapi aku lebih gembira kalaulah Abu Lahab terima Islam. Abbas terima Islam. Siapa Abu Lahab? Pak saudara Nabi, walaupun mati kafir lah, tak Islam, tapi Abbas terima Islam. Aku lebih gembira yang tu. Sebab bila dia orang tu masuk Islam, Nabi gembira. Aku nak Nabi gembira. Kan? Walaupun bapa dia masuk Islam pun bagus. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku lebih gembira dengan ahli keluarga Nabi daripada gembira dengan ahli keluargaku sendiri. Mungkin kita tertanya, apalah ni suka keluarga orang lain daripada keluarga sendiri? Tuan-tuan faham tak? Al-Qurba di sini adalah kaum keluarga yang membawa kegembiraan pada Nabi. Maka sesuatu yang menggembirakan Nabi SAW, maka kita akan digembirakan oleh Allah Ta'ala. Kita buat bagi Nabi gembira, kalau mampu, Allah akan gembira dengan kita. Kita buat bagi Nabi senyum ataupun seronok, sayang, kita akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Kan? Di samping Abu Bakar tak pernah abai tanggungjawab pada anak pinak dia, tapi tetap dia lebih mengutamakan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Dekatilah kamu dengan Nabi Muhammad melalui kau menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab bila dia jadi khalifah, maka satu ketika dia, ialah bila khalifah ni, dia membahagikan harta rampasan ataupun harta Baitul Mal kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman dia tu ada anak muda, dia pun ada anak nama Abdullah, budak muda, budak remaja. Cucu Nabi, Sayyidina Hasan Husain, jadi lebih kurang sebaya dia orang ni. Lebih sikit gitulah, lebih kurang sebaya. Maka bila tiba hari raya, Nabi keluar, Sayyidina Umar Al-Khattab keluarkan bahagian Baitul Mal bagi pada cucu Nabi, anak Nabi, cucu Nabi SAW, Hasan dan Husain. Bagi itu, bagi ni, bagi itu, baju baru dan sebagainya. Budak-budak lain pun dapat, tapi budak lain katalah dapat, kalau kita katalah RM10, cucu Nabi itu RM20, ganda lebih. Ketika tu Sayyidina Umar jadi khalifah. Maka anak dia Abdullah ni tanya, wahai Umar, wahai ayahanda, kenapa aku ni anak khalifah dapat RM10? Contohlah RM10 itu contoh. RM10 je. Tapi Hasan, Husain dapat RM20. Itu contoh je lah, RM10, RM20 tu. Mungkin 100 ke gitu dan sebagainya. Berganda, dapat lebih. Jadi Sayyidina Umar kata, wahai Abdullah, anak dia Abdullah, tahu tak, dia, Hasan dan Husain, lebih mulia daripada engkau, dan bapa dia lebih mulia daripada bapa engkau, keluarga dia lebih mulia daripada keluarga engkau. Siapa dia?
Sayyidina Hasan dan Husain. Gitulah mereka bila mengenang ayat ini, Nabi SAW nak supaya ikat kasih sayang. Kata ulama, bukan Nabi saja nak ikat kasih sayang dengan keluarga dia, seolah itu isyarat kepada mukminin mukminat, kerana ayat sebelum itu sebut ibadahul ladzina amanu wa amilus solihat. Hambanya yang beriman dan beramal soleh. Siapa? Kalau kita beriman beramal soleh. Salah satu ciri beriman dan beramal soleh adalah cinta kepada Nabi, keluarga Nabi SAW. Salah satunya mawaddah fil qurba, sayang, cinta pada kaum kerabat Nabi SAW. Sayyidina Imam Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari dalam hadis yang panjang cerita tentang ahli keluarga Nabi SAW, dia mengatakan, ahli tafsir, dia meriwayatkan kata-kata, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hatinya penuh cinta, sayang, hormat, sanjung kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan matinya dikira mati syahid. Matinya dikira mati syahid. Bukan saya pandai reka, tuan. Dalam tafsir ada sebut. Ni kitab saya ni, rujukan tafsir Munir, dia menukilkan kata-kata Imam Az-Zamakhsyari. Hadithan tawilan fi hubbi ahli bait ja'a fih. Cerita tentang ahli bait. Maka dia kata, siapa yang mati yang hatinya penuh cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW, matinya walaupun mati biasa, mati sakit jantung, mati kemalangan, dikira mati syahid, pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammadin mata mu'minan. Dia mengatakan, ingat bahawa barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW, maka dia dikira mati orang beriman. Mustakmilal iman, lengkap imannya. Jadi cabang iman ni banyak. Sehingga dalam hadis kata sehingga 70 cabang iman. 70 cabang iman. Selain daripada amal soleh, baca Quran, ini cabang dia. Termasuk paling rendah dikira orang yang tu, ciri iman tu ada kat dia, apa dia? Dia buang sesuatu yang boleh mengganggu orang di tengah jalan. Ada paku, dia buang, selamatkan. Kesian kat orang nak lalu kan kena kereta bocor. Ada pokok yang menghalang, orang nak lalu tak boleh, dia potong pokok tu, selamatkan orang. Ada ranting terhalang tengah jalan, orang nak lalu tak boleh, dia angkat. Ini salah satu ciri iman yang ada pada dia. Kalau kita lalu, kita mampu, kita boleh angkat, biarlah, siapa nak kenal, lantaklah tayar dia bocor, padan muka, kan? Mana ciri iman? Tak ada langsung. Itu paling minimum, paling kecil ciri iman, nak menyelamatkan orang lain. Kita buat bagi orang lain senang, bagi orang lain selamat. Ni tidak, tengah jalan kita tabur, ada orang yang tabur paku, di tengah jalan tabur tuang minyak bagi aksiden. Ini bukan orang beriman. Tak ada iman dalam hatinya. Kalau dia Islam pun, memang mati dalam keadaan tak ada iman dalam hatinya. Kalau itu perbuatan dia, wal'iyadzubillah. Jadi kita tak boleh. Salah satu tadi yang paling sikit, salah satu cabang-cabang dia lagi adalah cinta kepada keluarga Nabi SAW. Dikatakan sambungan daripada kata-kata Imam Zamakhsyari tadi dalam tafsirnya Al-Kasyaf, mengatakan, ala wa man mata ala bughdi ali Muhammadin. Ingat, siapa yang mati dalam keadaan benci kepada ahli keluarga Nabi, benci kepada ahli keluarga Nabi, ja'a yaumal qiyamati maktuban baina ainihi, hari kiamat nanti ditulis kat dahi dia ni, ada cop kat dahi dia, ada cop. Cop apa? Aisa min rahmatillah. Ni orang yang terhalang daripada rahmat Allah. Orang ini tak dapat rahmat Allah. Kalau dia kena azab, Allah tak akan selamatkan dia. Tak ampun dosa dia. Kalau ada tanam benci kepada individu. Okey, mungkin kita tertanya, ahli keluarga Nabi ada yang PL-nya tak baik. Mungkin ada PL yang tak baik, ataupun yalah, kan? Kadang-kadang kita tengok dia pun tak, auratnya tak jaga, cakapnya macam tu, mungkin apa dah. Tetap kita hormat jasad dia tu, jasad keluarga Nabi, darah Nabi SAW. Walaupun perangai dia tak betul, perbuatan dia salah, tetap kalau dia buat salah, contoh dia kalaulah ada kes, contoh dia mencuri, tetap dihukum mencuri. Tapi kita hormat dia. Kita hormat seperti mana kita marah pada anak yang curi barang. Kita denda anak kita, tapi kita tetap sayang. Sayang ada, hormat, sayang anak. Tetap kita balun dia dengan rotan ke, marah pulai telinga dia, tapi tetap kita sayang pada anak. Tak? Macam tu.
Hati kita ni kena ada pada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain ditanya siapa ahli keluarga Nabi, maka Nabi kata ahli keluargaku adalah Fatimah dan anak-anak Fatimah. Anak Fatimah yang zuriatnya memanjang sampai ke hari ini adalah berjalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jarak mereka berdua hanya setahun. Jarak mereka berdua hanya setahun. Mereka sempat hidup bersama dengan Nabi. Sayyidina Hasan si abangnya lebih kurang 4 tahun lebih, hampir 5 tahun, dan si adiknya 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Jadi jarak setahunnya dia orang tu. Akhirnya Sayyidina Hasan diracun, mati diracun, syahid. Dan Sayyidina Husain mati dibunuh di Karbala, peristiwa 10 Muharram tahun tak salah saya 61 Hijrah. Jadi itu keluarga Nabi SAW. Sebab tu dalam syahadah, dalam sembahyang, tak sah kalau kita tak sebut keluarga Nabi. Bukan tak sah, maksudnya kalau kita tak salawat kepada keluarga Nabi, sembahyang kita cacat. Kena dalam mazhab Syafi'i, dalam fiqh kita, kalau kita salawat tahiyat akhir tak sebut wa ala ali. Ali itu makna keluarga Sayyidina Muhammad. Kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali, yang dipanjangkan Ali itu makna keluarga. Tapi kalau Ali, nama orang Ali bin Abi Talib tu bukan daripada Ali ni, tu lain. Turu'ain, ini huruf hamzah. Ali, keluarga Nabi SAW. Kalau tak sebut tu, kena sujud sawi. Kena sujud sawi tuan. Tahiyat akhir lah, tahiyat akhir. Tahiyat awal tak apa. Tahiyat akhir, kalau kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cacat sembahyang kita, macam kita tak kunut, macam kita tak tahiyat awal. Kena sujud sawi baru lengkap. Dia kena sebut tu keluarga Nabi SAW. Jadi itu yang dititik beratkan, salah satu dari cabang iman. Ya ke? Kena cinta pada orang pun dikira iman ke? Ya tuan-tuan. Dalam hadis lain Nabi sebut, siapa yang cinta kepada Ansar, itu tanda iman yang ada dalam hatinya. Siapa dia Ansar? Sahabat Nabi, orang Madinah. Orang Madinah yang beriman. Maka Nabi namakan mereka Ansar. Siapa yang sayang kepada keluarga, kepada Al-Ansar, maka tanda mereka orang beriman. Kalau benci kepada Ansar, itu tanda orang munafik. Benci pada Ansar menyebabkan iman hilang, itu munafik. Begitulah lebih lagi cinta pada keluarga Nabi SAW menyebabkan tanda imannya lengkap. Kalau benci, imannya hilang terus. Ciri besar penting. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fi husna. Dan siapa yang mengerjakan sesuatu, mengiktiraf dan melakukan pekerjaan yang baik, baik dari sudut hasanatan, dari sudut pandangan Islam. Ada benda yang kita nampak baik tapi pada Islam tak baik. Ada. Kan? Kita masyarakat umum kata benda ni bagus, tapi pada Islam itu tak betul. Senang saya selalu buat contoh lah. Mungkin tuan-tuan pendengar ustaz dia buat contoh tu. Senang saya terlintas yang tu je. Contoh kita open house pergi salam. Semua anak dia salam, semua tetamu. Laki, perempuan, nak darah segala macam. Salam. Orang masyarakat mungkin nampak baik. Oh baik sungguh anak dia. Salam berpelukan, semua tetamu datang. Masyarakat nampak baik. Tapi pada Islam, itu tak baik. Itu contoh. Tapi di sini, siapa yang mengiktiraf benda yang baik, lebih khusus iktiraf benda yang baik, yang dimaksudkan adalah benda baik, iaitu cinta kepada ahli keluarga Nabi SAW, sayang apa yang Nabi sayang, apa yang Nabi perintah. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnan. Dan jarang siapa yang mengiktiraf, mengakui benda ni, benda baik, dia buat dan dia laksanakan, kami akan tambah kebaikan untuk dia. Kami akan tambah. Siapa tambah? Allah. Tambah apa? Tambah pahala, tambah darajat, tambah syurga, tambah keampunan, tambah rahmat. Kami, Allah akan tambah kebaikan untuknya. Sesungguhnya, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Silap-silap dia yang lampau, Allah maha pengampun. Tengok dia, Masya Allah, kecintaannya kepada ahli keluarga Nabi SAW. Kepada orang yang Nabi cinta, Nabi sayang, Nabi suka, dia sayang, dia ikut. Maka Allah kata innallaha ghafur. Mungkin dia ada dosa, mungkin dia silap benda tu, benda ni, benda tu, banyak salahnya, tapi Allah ampun yang lain. Itu. Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadiban. Allah saya sentuh balik. Orang kafir tidak mengakui kerasulan para nabi.
Mereka anggap, mereka kata, alah dongeng belaka, mengarutlah tu. Tadi kecintaan kepada ahli keluarga Nabi, maka dia kata mengarutlah. Apalah, sayang anak sendiri lagi bagus. Contohnya kan. Siapa kata sayang anak sendiri tak bagus? Bagus. Tapi lebih diutamakan keluarga baginda Nabi SAW, kerana jalur Nabi itulah yang akan lahir penyelamat dunia di akhirat nanti. Di akhir dunia nanti. Di akhir dunia nanti penyelamat dunia kita siapa? Imam Mahdi Al-Muntazar. Dari mana datang Imam Mahdi? Nabi kata Al-Mahdiyu minna ahlul bait. Mahdi ini datang daripada keluarga kami, ahli keluarga Nabi, jalur keturunan Nabi SAW. Kalau dah muncul Imam Mahdi, kita benci, memang habis. Kita adalah kumpulan Dajjal nanti. Kalau orang tu benci, tak suka pada Imam Mahdi, tak nak ikut, tak nak patuh, memang dia pasukan Dajjal. Automatik jadi pasukan Dajjal. Walaupun dia kata, tak, saya tak nak, saya tak suka Mahdi, saya tak nak ikut Dajjal. Tak ada yang ketiga, tak ada yang ketiga. Nanti jadi dua pasukannya. Pasukan taat pada Imam Mahdi atau pasukan yang ikut Dajjal. Itu je. Tak A jadi B. Tak B jadi A. Dia tak ada tengah-tengah. Tak, saya nak semayang juga. Saya nak puasa juga. Saya nak buat ni, nak buat tu, nak baca Quran juga. Tapi saya tak nak ikut Dajjal. Saya tak nak ikut Imam Mahdi. Tak jadi. Datang Dajjal, orang yang tengah macam ni, pum, automatik ikut Dajjal. Automatik ikut Dajjal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam kelompok yang selamat, iaitu pengikut Imam Mahdi, kalau kita hidup sezaman dengan dia. Kalau kita hidup zaman Imam Mahdi dah muncul, diisytiharkan, dibai'ahkan, maka kita juga wajib untuk patuh dan ikut arahan dia. Jadi orang kafir kata apa? Am yaqulu naftara 'ala Allahi kadiban. Mengarut semua tu. Yang mentah dia kata, mereka tu orang kata, mereka-rekakan kedustaan. Mengarut tu. Bahasa kita kata mengarut. Fa in yasha yaqtim ala fa in yasha illahu yaqtim ala qalbik wa yamhu Allahu al-batil. Sebenarnya tidak patut mereka cakap macam tu. Orang kafir, orang beriman, jangan cakap macam tu. Jangan kata tak apa. Alah, apa nak cinta nak keluarga Nabi pula. Keluarga kita pun ada ya. Kan? Kita boleh je cinta pada keluarga orang lain. Mungkin orang yang baik dengan kita, bukan keluarga kita, anak kawan kita yang baik, kita sayang anak-anak dia, boleh jadi. Kan? Kenapa yang keluarga Nabi kita nak benci? Ayatul munafik, kata Nabi, lambang ataupun alamat beriman, cinta pada Ansar. Alamat munafik, benci pada Ansar. Itu. Wa yamhu Allahu al-batil. Mereka kata Allah boleh je menghapuskan. Jika Allah kehendaki, Allah boleh je hapus, lenyap dia orang, turun bencana, turun azab pada dia orang, menutup pintu hati mereka dan ingatanmu daripada mengatakan apa yang engkau telah menyatakan itu. Tapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Innahu alim bidhatis sudur wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi. Dan dialah Allah yang maha menerima taubat daripada hambanya. Cakap macam tu salah, tapi masih ada peluang untuk bertaubat. Masih ada peluang untuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala. Kalau nak bertaubat, Allah masih terima selagi belum datang dua tanda. Kalau dah datang tanda A, tanda B, memang Allah tak terima taubat. Apa dia tanda A? Iaitu kita masing-masing tak sama. Tanda A ni kita semua akan datang, tapi tak sama. Apa dia? Kematian. Roh sampai kengkung dah. Tu mati masing-masing. Kematian dia dah roh sampai kengkung, bunyi kuat dalam nyawa dia. Maka ketika tu Allah tak terima taubat. Aku nak taubat. Dah. Tak terima dah. Kalau orang belum Islam waktu tu nak Islam, tak terima dah. Yang kedua, bila datang matahari daripada arah barat. Kan? Muncul. Sekarang muncul timur kan? Ini muncul daripada barat. Terbalik, maka Allah tak terima lagi taubat. Tak terima lagi Islam orang tu. Selagi belum ada dua tanda tu, silakan taubat. Allah terima. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah memadamkan segala salah-salah. Apa beza orang bertaubat dengan Allah terima taubat dengan Allah memadamkan kesalahan? Sedangkan taubat juga daripada dosa dan kesalahan juga adalah satu benda dosa. Allah boleh padam dosa, kesalahan. Allah boleh terima taubat. Kata ulama, taubat daripada dosa besar.
Mana dosa besar? Di cerita yang sebelum tu kan. Cerita sebelum tu kena sayang kepada ahli keluarga Nabi. Maka orang yang benci pada ahli keluarga Nabi, salah satu adalah ciri-ciri dosa besar. Dosa besar. Tuan, dosa besar. Allah terima taubat kalau dia nak bertaubat. Tapi yang lain-lain, daripada tu kesalahan-kesalahan kecil Allah boleh padam. Dosa kecil jangan kita anggap, alah dosa kecil je buat je lah. Imam Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dia mengatakan ada jenis yang dosa kecil pada sisi Allah, pada hukum Allah, dosa buat macam tu, buat macam ni dosa kecil, tapi dicatat oleh malaikat sebagai dosa besar. Sebab apa? Ada sebab. Yang pertama antaranya, kalau dia pandang remeh pada dosa kecil, alah dosa kecil je pun nak takut, buat je lah. Meremehkan dosa kecil, Allah catat sebagai dosa besar. Pasal apa pula? Sebab dosa kecil pun adalah kemurkaan, seolah cabar Allah. Contoh tuan-tuan, saya buat contoh bodoh-bodoh tuan-tuan. Kan? Kita kalau salah pergi merayu kat polis, tolonglah saya mengaku silap, saya langgar lampu merah tadi, silap kan. Buat welfare kat muka, tolonglah buat kesian kat muka kan. Okey lah, tak lagi. Warning last minute. Okey. Last warning lah. Selamatlah. Tapi kalau kita mencabar, alah, kau nak saman lah. Kau nak takut? Aku tak heran, aku nak langgar juga. Oh, mencabar. Saya lihat yang saman 300, dia bagi 1000 saman, ganda. Mencabar undang-undang. Kan? Begitulah. Contoh bahawa kita dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Kalau kita buat silap, ya Allah aku silap, ya Allah minta ampun, ya Allah aku silap, mengaku silap, Allah boleh padam. Tapi kau cabar alah dosa kecil apa nak takut, buat je lah. Aku buat dosa kecil je, tak takut Oh, kau cabar Allah. Walaupun yang kecil, Allah seolah cabaran dosa besar, dicatat sebagai dosa besar, kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Kabairnya. Dan yang lain, itu antaranya bila dia buat berulang-ulang kali lah. Dosa kecil tapi buat lagi tak bertaubat pun, maka dikumpul jadi dosa besar. Fa innal jibala minal hasa, kata ulama mengatakan sungguhnya bukit besar tu berkumpul daripada pasir-pasir batu, butir-butir batu yang kecil. Kumpul-kumpul dah jadi besar. Seolah dosa kecil dah jadi dosa besar. Kan? Itu dia. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihat, maka Allah memperkenankan, menerima permintaan, doa, rayuan daripada orang beriman, beramal soleh. Wa yazidu min fadlih. Dia buat silap, dia berdoa, ya Allah aku mengaku silap, ya Allah. Ini sikap orang beriman sepatutnya. Siapa tak buat salah? Semua pernah terlibat dengan silap salah, kecil besar, tapi mengadu, ya Allah aku mengaku silap, mengaku jahil, mengaku. Maka Allah mudah faham, mudah hapuskan dosa tersebut. Maka Allah tambah darajatnya. Dahlah padam dosa, bagi pahala, ditinggikan darajat, lebih hebat. Wal kafiruna lahum adzabun ali wa syadid, dan orang kafir, iaitu orang yang ingkar, tak nak bertaubat. Tengok bagaimana Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa, tuan-tuan, Nabi Musa berdepan dengan Qarun. Kita tahu Qarun kan? Qarun harta banyak. Maka ketika Qarun dah mula tenggelam, rumah dia tenggelam sikit, seinci, sekaki turun dalam tanah. Jadi Qarun tengok apa ni, rumah dia mendap sikit. Dia bukan gedung sekali gitu. Dia turun harta seluas tasik yang ada sekarang. Tasik Qarun di Mesir. Luas macam laut. Kita tengok tak nampak tebing sana. Tasik bukan laut. Tapi dikatakan tempat tu Qarun ditelan oleh bumi. Sikit-sikit. Maka ketika tu Qarun sebut apa? Musa, tolong aku Musa. Tolong aku Musa. Tolong aku Musa. Dia buat dosa besar pada Allah. Dia tak beriman pada Allah. Tapi dia minta tolong dengan Musa. Musa, tolong aku. Musa diam. Maka Allah Ta'ala berfirman pada Musa. Musa, bila dah Qarun pun dah tenggelam, masuk dalam tanah dah, maka Allah kata, kalaulah Qarun tu minta tolong daripada aku, merayu pada aku, bertaubat pada aku, kata Allah Ta'ala, aku selamatkan dia. Aku pasti selamatkan dia. Kan? Maksudnya dia rasa dia bersalah. Qarun ni
Dia tahu Islamnya. Sebab dia berasal daripada agama Nabi Musa AS. Dia sepupu dengan Nabi Musa AS dan dia antara dikadirkan, maksudnya orang yang dilatih menjadi pendakwah Nabi Musa. Tapi akhirnya engkar sebab dia kagum ataupun rasa dia hebat dengan hartanya. Lawan Nabi Musa. Dia tahulah cara nak bertaubat. Dia tahulah cara nak kembali pada Islam pada zaman Nabi Musa, tapi tak. Dia tak minta pada Allah, dia minta pada Musa. Allah kata kalau dia merayu pada aku stop bumi itu. Tak bagi telan, cukup dah. Bagi peluang lagi kat dia. Tapi dia tak sebut nama aku pun, kata Allah. Dia sebut nama engkau. Dia sebut nama engkau. Dia minta tolong pada engkau. Aku takkan tolong. Maka Nabi Musa pun tak tolong. Jadi nak sebutnya bahawa wal kafirun, orang yang bantah, orang yang ingkar, orang yang tak peduli dengan cabang-cabang iman yang kita sebut tadi, dia tetap buat apa nak heran, apa nak takut, apa nak heran, apa nak takut, buat juga. Itu ada ciri-ciri ingkar. Bukan kita, ciri-ciri imannya telah lenyap. Imannya telah hapus. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Okay. Lahum azabun syadid, akan kena siksaan yang sangat dahsyat. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Dan kalaulah Allah melimpahkan jangan Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika kabbara. Jadi satu doa saya nak sebut, di mana-mana pun saya dah sebut. Kalau tuan-tuan bangun malam, sebut benda ni, Allah kata mesti, Rasulullah sebut mesti diterima amalannya dan diterima doanya. Nak ada doa kita mustajab? Kadang-kadang kita mengharap orang tu doa, orang ni doa. Tak, kita buat sendiri. Bangun tidur, baca 3 zikir yang mudah. Apa dia? Yang pertama, bangun terjaga ya, dah sedar diri ni, bangun dah, ataupun lepas ambil wudu, duduk atas jadah sebelum sembahyang, sebelum sembahyang, sama ada sebelum ambil wudu ataupun selepas ambil wudu, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua ingat tak? Kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh. Tak ada yuhyi wa yumit pun boleh. Itu satu. Yang kedua, kita selalu sebut apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir yang biasa. Kita swing sikit, tukar sikit. Kita sebut alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, subhanallah. Itu je dibalikkan. Daripada subhanallah awal, kita tak alhamdulillah yang awal. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang tu sama. Kenapa sebut alhamdulillah pula? Sebab kita baru bangun tidur, ucap alhamdulillah tu lebih utama. Kan? Itu yang kedua. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ketiga, Rabbighfirli. Rabbighfirli. Ya Tuhanku, ampunlah dosaku. Tambahlah wali walidayya. Nabi kata siapa bangun tidur baca 3 zikir tadi. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Rabbighfirli. 3 ni, maka doa dia selepas itu pasti mustajab. Sembahyangnya selepas itu pasti diterima. Buat tengah malam tuan. Boleh Senang je kan? Boleh ingat kan? Tak ingat pandai-pandai tuan-tuan lah cari sendiri. Kita dah bagi tahu. Kan? Ala kulli hal, Allah Ta'ala sebut lagi. Terus kita tengok ayat. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Allah nak sebut bahawa semua aturan dunia ni Allah yang atur. Kalaulah Allah bagi longgok rezeki seperti mana Qarun yang kita cerita tadi, longgok banyak ke dia. Melimpah ke dia. Semua orang dapat macam tu. Dia minta, ya Allah aku nak kaya, berdebuk bagi kaya. Ya Allah aku nak harta banyak, berdebuk bagi harta banyak. Kalau ikut kehendak kita lah, semua kita nak. Kalau Allah boleh tunaikan segala kehendak kita, apa jadi? Allah kata, dan kalaulah Allah mau mewahkan rezeki bagi setiap hambanya seperti mana dia nak, kita individu ni nak minta tu minta ni, Allah bagi. Tak pernah Allah tak bagi permintaan kita. Kalau macam tu lah, semua orang macam tu, nescaya mereka akan melampaui batas di muka bumi. Jadi melampau, jadi mubazir, jadi sombong, jadi guna harta tak ikut aturan Allah, kan? Ikut nafsu dia, seronok enjoy. Sebab tu Allah kadang-kadang kita minta tak dapat, nampak tak dapat.
Hajat, doa hajat, pi tawaf depan, doa. Tapi Allah tak bagi. Sebab Allah tahu, aku sayang dengan kau. Kalau aku bagi selonggok apa yang kau nak tu, semua kau dapat, habis lingkup iman kau. Allah kata, walau basatallahu li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau aku bagi semua apa yang kau minta, 100%, apa yang kau nak, semua dapat, semua dapat, semua dapat, semua dapat, labaghaw fil ard. Sudah pasti mereka itu akan menjadi melampau di muka bumi. Maksud melampau di sini, melanggar hukum hakam Allah dengan sewenang-wenang. Berapa ramai orang yang waktu tak ada apa-apa, biasa je hidup dia. Oh, taat sungguh. Oh, boleh tak Ustaz, hukum ni haram, haram, tak mau, tak mau. Saya tak nak buat. Oh, ini makruh, oh makruh, saya tak nak buat. Tapi bila dah dapat longgok, kesenangan, kemewahan, selonggok, dia tak peduli halal haram dah, tak tanya hukum dah, dia buat ikut suka dia. Melampaui batas Allah Ta'ala. Kan? Berapa ramai orang yang macam tu. Itu Allah tak nak guide dia, tak nak kawal dia, biar dia. Tapi kalau Allah sayang pada seorang hamba, Allah tak bagi semua apa yang kita minta. Kita minta macam-macam, tapi ada benda yang tak dapat. Kita dapat pun mungkin berapa persen daripada yang kita nak. Kan? Sebab Allah sayang kita, Allah guide kita, Allah jaga kita, Allah pandu kita. Aku tak nak bagi banyak-banyak sebab takut bila bagi banyak, aku tahu kau melampau, nanti kau jadi teruk. Sekarang aku bagi sikit-sikit supaya kau tetap dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha'. Tapi Allah turunkan, beri pada engkau, beri pada hamba sekadar yang engkau mampu bawa iman kau. Kawal. Innahu bi'ibadi la khabirun basir. Khabirun basir, semuanya Allah Ta'ala terhadap hambanya sangat mengetahui, sangat melihat. Maha melihat, maha mengetahui. Wallahu a'lam. Bagi ruang pada azan. Ayat tadi, ayat 27 tadi, Sayyidina Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata ayat ni turun kat aku, turun kat kami. Kenapa? Kerana Khabbab bin Arat antara orang yang teruk kena seksa oleh kufar Quraisy ketika dia baru masuk Islam. Dia orang yang paling dahsyat. Sampai dia jadi sebab Sayyidina Umar terima Islam, syahadah masuk Islam. Sebab dia Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat. Dia sehingga badan dia ni tak ada langsung kulit yang cantik. Semua parut luka. Sampai kepala ni penuh parut luka. Kerana dia diseksa dengan besi panas menyala. Yang nak buat pedang besi, yang nak buat pedang, nak buat pisau. Dia kerja bengkel besi. Bos bengkel dia tu orang perempuan. Namanya Ummu Anmar. Dipanggil sebagai ibu pada segala singa. Garang lah memang. Orang Kedah kata cengih nak mampui. Garang sungguh. Khabbab bin Arat salah, dia bukan takat maki. Dia ambil besi panas, rotan. Besi panas, pukul orang. Penuh ni. Khabbab bin Arat datang pada Nabi dengan keadaan luka. Ya Rasulullah, boleh tak doa bagi Allah turun bencana pada orang yang lawan kita ni? Lawan agama Islam, boom, mati terus. Nabi kata, Khabbab, sabar. Kemenangan akan datang, tapi jangan gopoh gapah nak minta kemenangan. Allah tahu. Dia turun ayat ni nak sebutnya bahawa bila nak menang Allah tahu. Bila susah, maksudnya ketika susah tu Allah tak bagi menang ni. Susah lagi. Kena seksa orang tu pula, kena seksa orang ni pula. Sampai masanya Allah bagi kemenangan. Itu nak sebut tadi, walau basatallah. Kalau Allah bagi waktu tu, bagi longgok kemenangan waktu tu, nasihat kau akan jadi mungkin jadi melampau dan melampaui batas hukum hakam. Wa huwa alladhi nazilul ghais, dan dialah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mana kering kontang, dan menyebarkan rahmat Allah Ta'ala di muka bumi. Hujan. Jadi begitulah kawalan. Ada ketika kita kena, kenapalah banjir ni, banjir overflow sangat, hujan turun, banjir. Ada sebab lah, Allah yang tahu sebabnya. Allah bukan terlepas kawalan. Oh ni Allah tak terkawal ni, hujan turun. Memang Allah nak macam tu. Kenapa ada ketika tak turun pula hujan, kering kontang, kemarau, pokok mati, orang mati, binatang mati. Ada benda yang Allah nak sampaikan. Mungkin kita nampak, mungkin kita tak nampak. Semua tu kawalan Allah Ta'ala. Wa min ayatihi, antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, khalqus sama. Kamu kena tengok kejadian langit dan bumi. Sebab tu apa yang berlaku ni, kita tengok apa benda yang Allah nak sampaikan. Ada hikmahnya. Ada mesej daripada Allah Ta'ala. Khalqus samawati wal ard. Ciptaan langit dan bumi. Wa ma batha fihi min dabbah. Dan juga Allah membanyakkan binatang-binatang di muka bumi. Contohlah binatang di tengah di mana? Di hutan. Berapa ribu tahun dah binatang dalam hutan sebelum orang terokai hutan.
Kan? Harimau memang makan mangsa dia. Dia akan makan apa je lah mangsa dia, binatang yang dia boleh makan. Tapi tak luput pun binatang tu. Tak? Jadi Allah jadikan cycle. Ni makan tapi ada lagi kehidupan tu. Itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan dialah maha kuasa menghimpunkan mereka semua apabila dia kehendaki. Bila dah mati, lenyap habis semua, bila Allah nak bangkitkan semula, itu kuasa Allah setelah kematian. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tengok ayat ni lagi sikit kali lagi Allah ulang. Apa yang timpa kamu daripada musibah, benda yang kita tak nak, kemalangan, banjir, kemarau, benda-benda yang menyusahkan, musibah ni yang menimpa kamu tu bukan kebetulan. Kebetulan cuaca, kebetulan air pasang, kebetulan hujan datang lebat, kebetulan panas terik, kering kontang, jadi kemarau. Kebetulan tak ada. Bagi orang tak beriman, dia yakin kebetulan. Ni fenomena alam. Tapi kita orang beriman, kita nampak fenomena alam ni diatur oleh Allah. Allah yang datangkan panas, Allah yang datangkan hujan, Allah yang datangkan segalanya. Allah Ta'ala kata, apa yang ditimpa pada kamu bentuk musibah, semuanya kerana kerja tangan kau. Kerana kerja tangan kamu. Kerja tangan manusia. Buat macam ni, Allah turunkan bencana demikian. Begitulah. Wa ya'fu an katsir. Banyak lagi yang Allah memang maafkan. Nak ikut banyak lagi bencana yang mungkin turun sampai kita tak boleh hidup lah. Tapi sengaja Allah bagi sekali je lah. Patut 10 kali, tapi Allah bagi sekali ya bencana. Yang lain Allah maafkan lah. Allah maafkan. Yang maaf tu lagi banyak daripada yang Allah beri bencana. Sebab tu kita kadang-kadang bila kena satu benda yang kita tak senang, na'udzubillah, kita minta simpang, kena kemalangan ke apa ke. Kita kata, ya Allah, kenapalah Allah buat kat aku macam ni, oh susahnya. Yang kau sihat tu lagi banyak daripada masa kau sakit. Kena sekali ini je, yang sihat tu berpuluh tahun dah, bertahun-tahun dah. Kena sikit yang ni je. Takkan kena sikit yang ni nak padamkan pahala yang lain-lain dengan engkau menyalahkan Allah. Ingat sikit, Allah bagi kena apa pun mesti ada benda. Ada berita, ada mesej, ada sebab. Ada yang kita tak nampak. Terima takdir Allah Ta'ala. Wa ya'fu an katsir. Wa ma antum mu'jizina fil ard. Dan kamu juga takkan kamu takkan dapat melemahkan Allah di muka bumi. Kan? Wa ma lakum min dunillahi wali wala nasir. Kan? Maksudnya bila Allah nak turun bencana, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah nak turun apa berlaku, tak ada kuasa mana yang boleh halang. Canggih mana pun, kalau nak berlaku, tetap berlaku. Yang berlaku adalah kehendak Allah. Tak ada siapa boleh melemahkan kehendak Allah. Tak ada siapa yang boleh melemahkan kehendak Allah. Allah nak macam tu, ada orang halang, jadi apa yang Allah nak. Wa ma lakum min dunillah. Dan tak ada kuasa mana-mana selain daripada Allah yang boleh bantu selamatkan daripada musibah kalau Allah tak nak bagi dia selamat. Allah tak nak bagi dia selamat, ada kuasa lain nak tolong bagi selamat, tak jadi. Kan? Begitu juga sebaliknya, tak ada siapa boleh tolong. Begitulah sebaliknya, kalau Allah nak bagi keselamatan pada individu mana-mana, tak ada siapa yang boleh nak halang keselamatan tu. Contoh Nabi kita Muhammad SAW, seluruh masyarakat Arab nak memusuhi Nabi Muhammad SAW, tapi tetap Nabi Muhammad menjadi terpuji, selamat, aman dan sebagainya. Walaupun adalah kesusahan, adalah keperitan, adalah musibah dan sebagainya, ada mesej yang Allah nak sampaikan. Mudah-mudahan kita sentiasa kenang dengan takdir Allah, beriman dengan takdir Allah. Kita usaha yang terbaik, dapat yang terbaik, itu Allah takdirkan. Kita usaha yang terbaik tapi tak dapat apa yang kita usaha, itu juga takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Insya-Allah akan datang kita sambung pada ayat seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, barikana fihi. Allah barikana fi hadzal yawm, barikana fi jam'ina hadza, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alna syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innakum taqabbal ya karim. Tuan-tuan, apa ni satu sikitlah elan buka peluang untuk tuan-tuan yang nak buat korban. Kalau lah nak pilihan korban buat di Mekah, saya juga menguruskan ibadah korban di Tanah Suci Mekah seperti tahun-tahun yang sebelum ni lah. Boleh hubungi insya-Allah kalau berminat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.